Kuala Lumpur, Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk melaksanakan koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan koridor perjalanan (TCA) atau laluan bagi orang sudah divaksinasi (VTL) di jangka awal tahun depan. Pelaksanaan itu diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya, Joko Widodo dalam satu kenyataan bersama. Ismail Sabri berkata, sebagai permulaan, inisiatif koridor perjalanan itu akan menghubungkan Kuala Lumpur dan Jakarta melalui jalan udara sebelum boleh ditambah destinasi lain yang menunjukkan risiko yang rendah. Ia akan memberi keutamaan kepada mereka yang divaksinasi penuh bagi kategori pengembara untuk tujuan rasmi, perniagaan, perubatan dan kemanusiaan. Koridor perjalanan ini juga akan membabitkan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan standar keputusan ujian saringan reaksi rantai polimerase PCR COVID-19, katanya dalam kenyataan hari ini sempena lawatan rasmi beliau ke Indonesia. Menurutnya, inisiatif itu akan memudahkan pergerakan semula rakyat kedua-dua negara. Pembukaan semula sempadan secara kaedah yang selamat adalah penting dalam mengimbangi antara keperluan membuka dan membangunkan semula ekonomi dan menjaga aspek keselamatan dan kawalan kesehatan awam. Saya dan Bapak Presiden berharap inisiatif ini dapat dimuktamadkan dan mula dilaksanakan pada awal tahun 2022, katanya. Selain itu, Ismail Sabri turut menzahirkan penghargaan Malaysia mengenai sumbangan pekerja migran warga Indonesia kepada pembangunan ekonomi Malaysia dan kehidupan rakyat Malaysia. Saya memberi jaminan kepada Bapak Presiden, Kerajaan Malaysia akan terus memastikan kebajikan dan perlindungan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia tetap dipelihara. Contohnya, pada tahun lalu, Akta Standar Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 diluluskan pindahannya yang menjamin keselesaan penginapan pekerja, bukan sahaja untuk rakyat Malaysia tetapi juga untuk rakyat asing. Saya dan Bapak Presiden seterusnya mengambil maklum mengenai kemajuan proses bagi memuktamadkan Memorandum Persefahaman, MOU, Pengambilan dan Perlindungan Pehidmat Domestik Indonesia, PDI, di Malaysia di antara Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan percaya isu yang tertunggak akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat, katanya. Menurutnya, Malaysia juga berharap supaya program rekalibrasi yang dilanjutkan oleh Malaysia sehingga penghujung tahun ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga Indonesia di Malaysia yang ingin pulang secara sukarela atau untuk bekerja secara sah di Malaysia. Selain itu, beliau turut menekankan Indonesia adalah rakan perdagangan dan pelaburan yang penting dan strategi bagi Malaysia dengan jumlah perdagangan dua hala berjumlah $15, 67 bilion RM65.06 bilion pada 2020. Pada suku kedua tahun ini, jumlah pelaburan Malaysia di Indonesia adalah sebanyak $12, 53 bilion RM52.02 bilion, dan pelaburan Indonesia di Malaysia $1, 16 bilion RM4.82 bilion. Saya mengalu-ngalukan pelabur dari Indonesia untuk terus datang melabur di Malaysia. Malaysia percaya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah langkah yang tepat seperti yang pernah lakukan oleh Malaysia 25 tahun yang lalu dengan pemindahan pusat pentadbiran daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya, katanya. Ismail Sabri berkata, beliau dan Jokowi berbincang dan mengambil maklum terdapat kemajuan dalam rundingan sempadan maritim antara kedua-dua negara. Dalam hal ini, saya memberi jaminan Malaysia akan terus komited untuk mencapai penyelesaian bagi memuktamadkan pembatasan sempadan maritim ini. Kami bersepakat supaya usaha dan perbincangan selanjutnya dapat diteruskan, katanya. Menurutnya,